A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita di dalam pelajaran dalam bidang sirah. Tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah tentang sifat Nabi. Salah satu daripada sifat Nabi iaitu fatanah. Baik, boleh ambil buku teks, ambil buku teks, kemudian buka muka surat 146. 146, kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatanah ialah salah satu daripada sifat wajib bagi Nabi. Dia ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Kita tengok muka surat 146, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Dalam paparan dalam buku teks tu ada 2 orang murid telah berjaya, 2 orang peserta telah berjaya dalam pertandingan matematik dalam peringkat antarabangsa. Maka dia pun tanya pada ustazah dia, dengan kebijaksanaan mereka berdua tu, maka dia telah mengharumkan nama negara. Mereka itu kebanggaan kita. Adakah mereka itu fatanah, ustazah? Jadi dia tanya macam tu pada ustazah. Seterusnya, seorang lagi murid, muka surat 147. Seorang lagi murid bertanya pada ustazah dia juga, ustazah, tengok buku, rujuk buku, ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan fatanah? Jadi murid yang perempuan ni tanya pada ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan fatanah? Maka ustazah dia pun jawab, fatanah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Nabi Muhammad SAW sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Jadi ustazah ni menerangkan maksud fatanah tu ialah bijaksana, berakal budi dan pandai, cerdik. Nabi Muhammad sentiasa menggunakan kebijaksanaan dalam kehidupan dan dakwah. Jadi Nabi ni seorang Nabi, seorang Rasul yang bijak. Sebab tu dia dilantik menjadi Nabi. Jadi yang dilantik menjadi Nabi ni bukanlah orang biasa, tetapi salah satu sifat yang dia mesti ada ialah sifat yang cerdik, yang pandai. Itu sifat Nabi. Para Rasul mempunyai, tengok bawah tu, surat bawah sekali, 147. Para Rasul mempunyai pemikiran yang kritis. Mereka dapat merancangkan strategi dakwah dengan berkesan. Itu sifat para Rasul. Baik, kita pergi ke muka surat seterusnya. Keagungan sifat fatanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahagian ni dia bagi tahu, kita akan baca tentang 4 perkara yang menunjukkan Nabi itu bijaksana. 4 perkara yang menunjukkan Nabi itu sifatnya fatanah. Apa dia? Baik, yang pertama, peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Tengok Nabi Muhammad SAW mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Tengok yang bahagian yang pertama ni. Apa dia? Satu kisah tentang peletakan Hajarul Aswad. Jadi dulu masa nak letakkan Hajarul Aswad tu di tempatnya, maka antara kabilah ni dia bergaduh.
Kabilah A nak letak, kabilah B nak letak Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tu batu yang terletak di Kaabah, di penjuru Kaabah. Maka mereka bertelagah, masing-masing kabilah nak letakkan batu tu di tempatnya, Hajarul Aswad tu. Kemudian Nabi datang dan Nabi beri jalan penyelesaian. Apa Nabi buat? Nabi letakkan batu tu di atas satu kain, kemudian semua kabilah yang ada tu pegang di penjuru hujung kain tu, kemudian ramai-ramai angkat. Dengan kebijaksanaan Nabi ni membuatkan semua kabilah-kabilah, ketua-ketua kabilah tadi dapat sama-sama mengangkat Hajarul Aswad tu sampai ke tempat Kaabah tu. Kemudian Nabi angkat dan letakkan di tempatnya. Itu satu, Nabi selesaikan satu masalah dengan kebijaksanaannya baginda dan dengan fatanahnya. Baik, yang kedua, strategi berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Kita baca dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan lain dengan bantuan Abdullah bin Uraiqid, seorang yang bukan beragama Islam. Jadi satu ketika dulu masa Nabi nak melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah, jadi untuk mengelakkan Nabi dikesan oleh orang-orang kafir Quraisy, perjalanan dia, Nabi dengan kebijaksanaannya, dengan fatanah baginda, maka dia ikut jalan yang lain yang bukan biasa orang lalu. Dengan bantuan seorang namanya Abdullah bin Uraiqid. Dia yang tunjukkan jalan. Kalau awak tengok gambar, dalam gambar ni dia tunjuk, okey, yang warna kuning tu ialah yang warna biru tu ialah jalan umum. Biru ni daripada Mekah, jalan ikut jalan biru ini ialah jalan yang biasa digunakan oleh orang ramai apabila melakukan perjalanan nak pergi daripada Mekah nak pergi ke Madinah dan Madinah nak pergi ke Mekah. Jalan biasalah. Kalau kita highway lah, highway, jalan yang utama. Tetapi apabila Nabi nak pergi daripada hijrah daripada Mekah ke Madinah untuk mengelakkan dikesan oleh kaum kafir musyrikin, maka Nabi menggunakan jalan yang lain. Jalan yang lain tu ialah jalur hijrah. Tengok buku, warna kuning ni, daripada Jabal Sur ni jalan. Jadi dia tidak mengikut jalan yang biasa, ni jalan yang lain. Maka Nabi mengikut jalan yang lain ni untuk sampai ke Madinah, untuk mengelakkan dikesan. Dengan bantuannya siapa tadi nama dia? Abdullah bin Uraiqid. Ini nama orang yang bantu menunjukkan jalan. Nabi bagi dia upah yang ditunjuk jalan. Yang ini yang kedua ialah tanda kebijaksanaan Nabi, tanda fatanahnya Nabi. Okey. Kemudian yang ketiga, mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, yakni Ansar. Okey, kita baca dulu. Setelah berhijrah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Tindakan Nabi Muhammad SAW itu menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Kemudian apabila hijrah sampai saja ke Madinah, dekat Madinah tu ada dua kaum yang terbesar. Yang pertama Aus nama dia, yang kedua Khazraj. Jadi Aus dengan Khazraj ni dia tak baik. Dia selalu berperang, dia selalu bertelagah, selalu bergaduh. Jadi apabila sampainya Nabi ke kota Madinah, Nabi mempersaudarakan. Maknanya Aus dengan Khazraj mulai daripada hari ini Nabi kata kamu adalah bersaudara.
Bersaudara maksudnya macam adik-beradik. Dan akhirnya selepas sampainya Nabi dan Nabi mempersaudarakan antara kedua kaum tu, mereka akhirnya berbaik-baik dan bersama-sama membangunkan negara Madinah, yang akhirnya membuatkan Madinah dan Islam itu menjadi terkenal. Itu yang ketiga, tanda fatanah Nabi, tanda kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keempat. Yang keempat, membentuk piagam Madinah. Membentuk piagam Madinah. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi mewujudkan piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Piagam Madinah ni, piagam ni adalah macam satu perlembagaan, satu peraturan, satu undang-undang yang digubal, yang dibuat untuk semua dapat ikut. Jadi bila ada satu peraturan, satu perlembagaan, maka tak bergaduh lah. Tak bergaduh. Jadi bila sampai ke Madinah, Nabi buat piagam. Jadi siapa yang duduk di Madinah mesti ikut piagam yang Nabi buat ni. Mesti ikut undang-undang peraturan Nabi buat ni. Bila ada peraturan, kita kalau hidup ada peraturan, ada undang-undang, maka tidak berlakulah pergaduhan dan peperangan dan sebagainya. Jadi prinsip yang ada dalam piagam Madinah ni semua kena ikut. Itu yang nombor 4. Itu tanda yang keempat tentang fatanah Nabi Muhammad, tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, apa tanda yang kelima Nabi itu bersifat fatanah? Nabi seorang usahawan yang unggul. Nabi ni seorang usahawan, businessman yang hebat, yang berjaya. Nabi. Okey, kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan usahawan yang berjaya. Baginda diamanahkan menguruskan perniagaan milik Sayyidatuna Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan kejujurannya dalam perniagaan, baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Jadi Nabi ni dulu dia bekerja dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ni ialah isteri pertama Nabi Muhammad SAW. Sebelum baginda berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, baginda bekerja dengan Sayyidatina Khadijah, menjadi pembantu, menjadi salah seorang pekerja bagi Sayyidatina Khadijah. Jadi bila Nabi ni bekerja, Nabi menunjukkan satu sikap yang amanah. Lepas tu dia bijak dalam berniaga, sehingga akhirnya perniagaan Nabi Muhammad SAW, perniagaan Khadijah menjadi maju, berkembang dan mendapat keuntungan yang banyak. Mulai selepas daripada itu, Sayyidatina Khadijah bila melihat Nabi seorang yang baik, yang pemurah, yang jujur, yang hebat, yang bijak, dan akhirnya Sayyidatina Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Itu tanda yang keempat bahawa Nabi Muhammad SAW seorang yang bijaksana, yang ada padanya sifat fatanah. Seterusnya, meneladani sifat fatanah Nabi Muhammad SAW. Apa teladan yang kita boleh ambil? Yang pertama, teladan Nabi Muhammad SAW menggunakan kebijaksanaan baginda untuk meleraikan persengketaan dan menamatkan permusuhan. Ini yang berlaku pada puak atau kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Nabi telah menggunakan kebijaksanaannya meneraikan persengketaan, pergaduhan, permusuhan. Rumusan dia tengok, berusaha mendamaikan persengketaan. Berusaha mendamaikan persengketaan. Kalau ada orang bersengketa, dua pihak yang bersengketa, peranan kita mesti damaikan orang yang bersengketa, yang bergaduh, yang bermusuh tu. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, teladan Nabi Muhammad SAW berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ini dalam kisah perniagaan Nabi Muhammad ketika berniaga bersama Sayyidatuna Khadijah. Dia seorang berdikari, rajin, jujur, seorang usahawan, businessman yang berjaya.
Rumusan, merancangkan sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan. Apa iktibar yang kita boleh ambil daripada kebijaksanaan, kisah kebijaksanaan atau kisah fatanah Nabi ni? Apabila kita nak buat sesuatu perkara, kalau kamu nak buat sesuatu perkara, kamu mesti rancang terlebih dahulu dengan teliti, baru kita buat satu perkara tu, maka dia akan membuahkan hasil yang baik. Okey, seterusnya teladan. Tengok buku Nabi Muhammad SAW mengukuhkan kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka bersaudara. Ini pun sama, satu kisah yang sama, iaitu Aus dan Khazraj juga. Rumusan, utamakan perpaduan dan kesepakatan. Okey, seterusnya teladan. Teladan seterusnya, Nabi Muhammad SAW menetapkan peraturan agar hidup sentiasa harmoni dan teratur. Ini kisah Piagam Madinah. Nabi buat peraturan, Nabi buat undang-undang supaya apa? Supaya dengan peraturan tu akan membuatkan hidup kita menjadi teratur, menjadi harmoni, menjadi aman. Rumusan dia, merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Jadi kita hidup ni, dalam dunia ni ada peraturan. Dekat rumah ada peraturan, dekat sekolah ada peraturan, dekat dalam kelas ada peraturan. Di mana-mana kita berada, kita kena hidup ni kena ada peraturan. Tak boleh hidup ni main ikut suka saja. Mesti ada peraturan. Kemudian teladan yang terakhir, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap urusan merupakan rahsia kejayaan Nabi sebagai usahawan. Ini antara sikap Nabi, antara kejayaan yang Nabi dapat ialah ketika berniaga. Rumusan, berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Jadi dalam apa jua bidang, apa jua perkara yang kita nak buat, kita mesti berusaha sungguh-sungguh supaya akhirnya kita akan mendapatkan kejayaan. Tak kira apa saja. Apa yang kita minat, apa yang kita nak buat, kita mesti, yang pertama mesti usaha sungguh-sungguh. Kemudian kita mesti jujur. Dan kita mesti gunakan kebijaksanaan yang ada, yang Allah berikan, supaya dengan kebijaksanaan, dengan kejujuran, dengan usaha yang kita lakukan tu akan membuahkan hasil dan akan menghasilkan kejayaan pada diri kita. Jadi setakat itu pelajaran ringkas untuk tajuk fatanah ataupun kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Nanti lepas ni kamu boleh buka balik buku, selak balik, tengok balik, baca balik. Kemudian nanti saya sediakan soalan dalam melalui internet, dalam bentuk kuis, kemudian kamu jawab untuk menguji kefahaman apa yang telah dipelajari. Semoga bermanfaat. Nanti kita teruskan lagi dalam tajuk-tajuk yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.